Hai, Assalamualaikum, saya nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Majans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. So, bagi mereka yang baru sampai, thank you so much sebab sudi klik video ni. Bagi mereka yang dah lama sampai, yang sedia menanti video-video aku, here's another one for you. So, pada hari ni aku kembali dengan cerita pasal negara orang. Korang sebenarnya suka kan aku cerita pasal negara orang, pasal fakta-fakta yang pelik lah, pasal fakta-fakta yang mengarut lah dan sebagainya. Dan pada hari ini aku ingin berkongsi dengan korang pasal satu cerita di China. Aku nak berceritakan tentang benda-benda perkara yang korang hanya boleh jumpa di China. Kalau korang jumpa tempat lain tu aku tak sure lah ada ke tak ada, tapi yang setakat apa yang aku tahu dan benda-benda yang aku dapat ni memang hanya terdapat di China. Tapi sebelum kita mulakan video pada hari ini, aku ingin bagi tahu kat korang, aku punya headphone ni hari tu pun sudah hampir habis terjual, tinggal left 5 pieces macam tu. Oleh kerana permintaan yang begitu memberangsangkan, Blackstone tambah lagi 20 unit kepada aku punya inventory dekat Shopee store lah. Dan kalau korang nak beli aku punya headphone ni, gaming headphone G800 Mark II ni yang ada muka aku kat kotak ni, so korang boleh pergi ke link kat bawah ni, aku akan sediakan link kat bawah. Dan bagi mereka yang tak berkesempatan nak beli pada tempoh hari, korang boleh grab this opportunity, dapatkan peluang ini. Jangan lupa, very limited unit, hanya tinggal 20 saja yang tinggal kat dalam stok. Dan please grab yours today. So video pada hari ini aku nak ceritakan tentang perkara-perkara yang korang boleh hanya jumpa dekat China. Yang pertama adalah Ghost City. Ghost City bukan bermaksudnya city tu yang berhantu atau pekan yang berhantu, tidak. Macam mana cakapnya, dia seakan-akan lah. Kerana apa guys, dekat China negaranya sangat besar dan penduduknya ramai dan sebagainya. Jadi mereka ni ada pelbagai city, ada pelbagai pekan-pekan kecil dekat sana. Dan pekan-pekan ni semakin lama semakin kosong orang. Memang tak ada orang duduk kat pekan-pekan ni. Kenapa? Sebab mereka berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Hafid, Beijing, Shenzhen dan sebagainya lah untuk bekerja. Jadi pekan-pekan kecil yang kat kampung-kampung ni semua, city-city ni semua yang ada flat, yang ada the whole city ni, kebanyakannya dah kosong, dah tak ada dah. Mungkin ramai sangat yang dah keluar daripada kampung itu, membuatkan pekan-pekan ini ataupun city-city kecil ini dipanggil Ghost City. Jarang kita tengok kat dunia ni yang ada pada benda macam ni. Sebab apa? Sebab kalau bila kata negara itu membangun, develop, dia akan seiring tau. Maksudnya seluruh tempat dekat negara-negara itu akan membangun sekali. Tetapi tidak bagi China. Negara ni terlampau besar, mereka boleh afford untuk ada Ghost City. City yang tak ada penghuni, city yang tak memberi apa-apa jana pendapatan. Yang seterusnya dekat China adalah keadaan di mana orang kaya dah terlampau banyak. All those China guy, China man yang kaya-kaya kat sana dah sick of looking rich. Ini sebab apa guys? Mereka yang kaya-kaya kat sana sering diassociatekan dengan orang yang sombong, belagak dan mempunyai attitude yang teruk. Orang-orang kaya ni kat sana, mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk tidak nampak kaya. Masalahnya bukan susah sangat untuk tak nampak kaya, tetapi sebab mereka ni jenis memang suka menunjuk-nunjuk. Jadi apa yang mereka nak cuba buat adalah mereka humble brag. Mereka cuba nak jadi humble, modest, rendah diri dan sebagainya, tetapi mereka tak berjaya. Mereka tetap akan nampak cocky, mereka tetap akan nampak flamboyant, mereka tetap akan nampak kaya dan orang sangat-sangat benci perkara ini. Kerana orang-orang kaya dekat China ni lah yang sering dipandang hina oleh masyarakat dunia. Sebab mana mereka pergi, orang sakit hati menyampah dengan turis-turis China ni. Mereka-mereka yang kaya ni, mereka belagak, mereka ingat mereka bagus, mereka ingat mereka boleh buat apa-apa yang mereka suka. Itulah sifat orang kaya dekat China yang ada dekat dunia dan juga dekat China. Dan kenapa aku kata benda ni hanya berada dekat China je? Sebab apa guys? Sebab ramai lagi orang kaya kat dunia ni, tapi pelancong-pelancong dari UK, dari Europe, daripada Indonesia, tak ada pun orang menyampah, tak ada pun orang benci. Berbeza dengan orang-orang kaya dekat China, orang-orang ni sangat-sangat tidak disukai oleh masyarakat dunia apabila mereka melancong dan sebagainya. Jadi orang-orang ni cuba sedaya upaya mereka untuk tidak nampak kaya, tapi mereka tetap gagal. Yang seterusnya, korang pernah tak berada dalam satu keadaan di mana korang sangkut dekat traffic jam? Pernah kan? Semua orang pernah. Tetapi tidak se-ekstrim dekat China. Apabila korang berada dekat China, korang akan menempuhi traffic jam yang sangat teruk, terutamanya apabila perayaan Tahun Baru Cina berlaku. Dan apabila keadaan menjadi teruk traffic jam dekat China, mereka provide satu servis yang sangat-sangat unik. Korang tahu tak apakah servis itu? Servisnya itu adalah apabila korang tersangkut dekat dalam traffic light, korang boleh call, boleh hire orang-orang tertentu untuk ambil korang naik motor dan keluar daripada traffic jam itu. Amazing bukan? Bukan itu saja, korang tak hire seorang, tetapi korang hire dua orang. Yang pertama adalah orang yang bawa korang naik motor untuk keluar daripada traffic jam. Orang yang kedua adalah orang yang tunggu dalam kereta korang untuk bawa balik kereta korang kat rumah. Gila punya servis. Aku rasa servis tu adalah benda paling best sekali kalau ada kat Malaysia. Memang aku boleh tinggal kereta aku, bye-bye. Yang seterusnya dekat China, apabila korang buat something, apa orang panggil macam katalah photoshoot ke, korang buat pakaian ke, korang sebagai artis, apabila korang buat something yang menyerupai artis lain, korang boleh kena saman. Percaya atau tidak? Ya, itulah yang berlaku. Jika korang seorang artis ataupun influencer buat something, ambil gambar ke apa benda ke, kebetulan sama macam orang lain yang dah pernah buat, korang boleh kena saman.
Only in China, guys. Benda yang seterusnya yang hanya dekat China je korang boleh nampak adalah apabila ada panda-panda dekat zoo di China pregnant ataupun bunting, secara automatiknya harga-harga stok ataupun harga-harga saham dekat China akan melambung naik. Itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi tradisi dekat orang-orang dekat China. Alangkah indahnya kalau benda ini pun berlaku kat serata dunia. Apabila ada panda yang bunting, harga stok naik, harga stok naik. Memang seronok gila, guys. Hanya di China korang boleh tengok 21 orang mati maut apabila mereka join this running event. Di China ada satu event tu di mana keadaan cuaca begitu buruk dan teruk, hujan, visibility teruk dan sebagainya. Ada satu event ultra marathon itu menghadapi satu bencana yang sangat teruk. Apabila orang-orang yang join event itu banyak yang mati. To be precise, 21 orang mati dalam satu event itu dan beberapa lagi hilang hanya dapat ditemukan selepas beberapa hari event itu berakhir. Begitu tragis sekali event ultra marathon yang berlaku dekat China. Jarang-jarang, bukan jarang-jarang, tak pernah lagi orang dengar ataupun ada event-event ultra marathon dekat satu dunia ini di mana ada kematian sampai 21 orang dan lebih ramai yang hilang dan hanya dijumpai selepas beberapa hari event itu habis. Di China ada satu daerah tu mereka ban majlis hari jadi. Bukan saja mereka tak boleh buat event ataupun buat jamuan untuk sambut hari jadi, malah mereka tidak boleh memberi hadiah melebihi 31 US dollar nilai dia untuk seseorang itu memberi ataupun menerima hadiah. Crazy, guys. Korang pernah tak order mystery box? Sekarang kan trend kan, di mana korang boleh beli guni misteri dan sebagainya. Lah korang beli guni, lepas tu korang tengok apa kat dalam tu semua kan. Dekat China ekstrim dia lebih sikit. They go one step level up daripada semua orang kat dalam dunia ni. Mereka buat mystery box merupakan haiwan. Korang bayar certain X amount of money dan korang boleh dapat a package yang dihantar oleh courier berbentuk seekor binatang ataupun segorombolan binatang yang misteri. Banyak dah red flag dah benda ni pasal animal cruelty dan sebagainya. Ada satu ketika tu mereka hanya bayar $1.50 saja untuk mendapatkan satu kotak yang penuh dengan anak anjing. Dan benda ini adalah sangat-sangat tidak masuk akal dan hanya kita boleh dapat di China saja. Tadi korang dah dengar kan bahawa macam korang boleh upah orang untuk ambil korang daripada highway dan tengah jam, mau balik rumah, korang boleh hire, boleh macam-macam lah servis yang ada dekat China ni. Korang tahu tak ada satu lagi servis yang sangat-sangat special? Tahu tak apakah servis itu? Servis itu dipanggil Dingzhou. Dingzhou itu adalah di mana penjenayah-penjenayah ini membayar sejumlah uang untuk orang itu menjalani perbicaraan dan juga hukuman. Apa yang mereka buat? Mereka mencari orang yang muka lebih kurang sama dan mereka act as double. Orang ni lah yang akan menjalani perbicaraan dan orang ni lah yang akan menjalani hukuman dan sebagainya. Dan Dingzhou itu bermaksud substitute criminal. So maksudnya kalau korang buat salah, korang buat jenayah, apa yang korang boleh buat adalah korang boleh bayar orang untuk substitutekan diri korang dengan dia pergi ke penjara. Selama je korang duduk rumah je. Fakta seterusnya yang hanya boleh dapat kat China adalah apabila satu pasangan itu bercerai, maka lelaki itu perlu membayar sejumlah uang kepada isterinya yang suri rumah tu atas kerja-kerja yang dia buat selama mana mereka berkahwin. Benda ini applies apabila isteri itu tidak bekerja dan menjadi seorang suri rumah sepenuh masa. So, si lelaki tu yang nak bercerai tu, dia kena bayar. Katalah dia dah berkahwin selama 10 tahun dan selama 10 tahun itu, isteri itu hanya menjadi suri rumah, maka dia perlu bayar jumlah gaji 10 tahun itu kepada isteri itu atas servis-servis atau atas kerja-kerja yang telah dia buat sebagai seorang suri rumah. Only in China, guys. Dekat China juga kita tahu betapa strictnya undang-undang diorang sebagai negara komunis dan sebagainya. Korang tahu tak, ada satu event antara universiti, event bola sepak, football match kan, antara universiti. Match itu terpaksa dibatalkan kerana ada player yang rambut mereka dicolorkan. Ini adalah event bola sepak antara universiti kategori perempuan lah. Nak dijadikan cerita, sebelum masuk padang, referee nampak ada orang yang color rambut dan sebagainya. Referee itu mengambil keputusan untuk stop the game dan memaksa player-player ini untuk hitamkan balik rambut mereka. Dan apabila mereka datang balik untuk game, untuk match seterusnya, terpaksa match itu dibatalkan sepenuhnya. Kerana apa, guys? Kerana rambut mereka yang mereka dye itu tak cukup hitam. Only in China. Dan yang terakhir dekat China, guys, ada term yang dipanggil nail house. Nail house tu adalah di mana, katalah korang duduk satu taman tu kan, dan korang duduk kat taman tu dan kawasan korang yang duduk tu memang nak dibangunkan menjadi shopping mall ke, untuk jadikan bangunan besar-besar ke, jadikan highway ke, tak kira lah jadikan apa, korang ada hak untuk tidak keluar daripada rumah itu. Dan segala pembangunan yang mereka nak buat dan sebagainya, mereka terpaksa buat dengan adanya rumah korang kat situ. Dekat situ, dekat China, banyak rumah-rumah yang di mana kalau korang tengok macam building besar-besar, benar tiba-tiba sebiji rumah kecil yang lama, yang usang. Itu kerana nail house ni lah. Sebab kerajaan mereka telah dah cakap dah, kalau sesiapa dah own rumah, dah own tanah itu, mereka tidak boleh dihalau keluar. Maka mereka yang nak buat pembangunan dekat area situ terpaksalah buat pembangunan atau membuat something dengan rumah yang sekangkang kera itu
menjadi penghalang. Ini kerana apa guys? Ini kerana dekat China harga tanah begitu mahal sekali. Apabila harga tanah mahal, maka rumah pun menjadi mahal. Dan mereka percaya, rakyat-rakyat China percaya bahawa jika mereka kata dah dapat satu rumah yang elok, yang cantik, dan mereka dah dapat dah, mereka dah beli, mustahil untuk mereka mendapatkan offer ataupun deal yang lagi baik pada itu. Mustahil untuk mereka dapat tanah yang lagi baik, mustahil untuk mereka dapatkan rumah yang lagi baik. Sebab itulah mereka sanggup untuk tidak keluar daripada rumah yang mereka ada sekarang untuk terus hidup walaupun dikelilingi oleh pembangunan. So guys, macam itulah perkara-perkara yang kita hanya boleh dapat di China sahaja. Apa pendapat korang? Ada tak benda-benda lain yang korang rasa macam China je ada, benda lain tak ada? Feel free to comment down below. Any suggestion, I welcome. Sebab ini pun adalah salah satu suggestion daripada viewers aku juga yang suruh aku untuk buat cerita pasal China. Dan here you go, I give you another video yang korang minta. Till again, see you guys on my next video. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.